Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Hari ini kita akan belajar tajuk kontra. Kontra. Apa itu kontra? Okey, nama pun lain macam sikit tajuk dia hari ni ya. Okey, kita teruskan kepada buku teks kamu tu. Sedarkah anda bahawa hidup ini banyak yang bertentangan sifatnya? Misalnya, hitam lawan putih, kecil lawannya besar, tebal lawannya nipis, cantik lawannya hodoh dan sebagainya. Dalam seni visual, pertentangan ini dikenali sebagai kontra. Okey. Ini dia punya keyword je lah. Okey, pertentangan ada kaitan dengan kontra ataupun prinsip kontra. Dapatkah anda mengenal pasti kontra yang terdapat dalam gambar foto di bawah? Okey, gambar foto ni, yang ini kontra bunga dengan daun. Kontra dari segi apa? Kontra dari segi warna. Bila warna itu bertentangan, terutama ini dalam roda warna, hijau lawannya merah lawannya hijau, merah lawannya hijau. So, dalam karya ini dinamakan karya yang mengaplikasikan prinsip kontra. Okay, kita tengok dekat sini pun ada kontra dari segi bentuk. Kontra dari segi bentuk, kontra dari segi latar warna, macam tu. Okay. Kontra itu apa? Pertentangan. Macam ni. Kontra dari segi jalinan. Jalinan tu apa? Tekstur. Permukaan tu. Permukaan pasir yang banyak jadi macam ni. Permukaan kulit kerang jadi macam ni. Kontra dari segi permukaan ataupun jalinan. Okey, tu pengenalannya. Okey, kita pergi persepsi seni. Definisi kontra. Kontra wujud apabila unsur seni digunakan secara bertentangan antara satu sama lain untuk memberi impak dalam karya seni. Kontra membawa maksud sesuatu unsur seni yang berbeza-beza, bercanggah, berbeza-beza. Okey, berbeza, bercanggah. Kenapa prinsip ni ada dalam hidup kita kan? Kita tengok. Okey, dari segi ciri-cirinya dalam sesuatu gubahan. Kontra turut dikaitkan dengan penegasan. Ada juga ciri-ciri kontra itu mendatangkan prinsip penegasan. Nanti kita belajar pula tajuk penegasan. Tak apa, yang ini cikgu terang dulu. Kontra ada kaitan dengan penegasan. Penegasan tu apa? Untuk pengenalan ni, kita menarik perhatian, memberi tumpuan. Kita dapat menumpukan bila ada aplikasi prinsip kontra dalam sesuatu karya, satu gambar, dia akan memberi tumpuan pada sesuatu objek tu, dan itu menyebabkan penegasan juga. Okey, tak apa. Kita kita take note dulu briefing ni, nanti kita baru explain dengan detail lah. Okey, kadar kontra lebih tinggi mewujudkan penegasan yang lebih jelas. Lagi bercanggahnya sesuatu objek tu, lagi nampaklah penumpuannya. Okey, ciri-ciri kontra. Okey, kita belajar pasal ciri pula. Kontra digunakan untuk mewujudkan kelainan. Kita nak buat keunikan, kelainan. Okey, dalam sesuatu gubahan dari segi bentuk, saiz, rupa, garisan, warna. Ingat lagi unsur seni pun ada. Okey, unsur seni, garisan, rupa, bentuk, jalinan, warna dan ruang. Okey, dan juga bukan sahaja unsur seni, dari segi saiz juga, dari segi arah. Kontra ni apa benda lah yang bertentangan, itu akan mewujudkan prinsip kontra. Kita boleh melihat ciri-ciri kontra pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni visual. Ini kita tengoklah. Okey, pada alam semula jadi kan, kontra. Nampak tak? Dari segi corak pada
kuda belang ni pun dah berlawanan satu sama lain. Berwarna dari segi apa? Warna hitam dan putih. Corak tu lah. Okey, kalau kita sebut lagi satu, jalinan lah. Jalinan tu sifat satu permukaan. Okey, jalinan bercorak dia pun ada unsur-unsur kontra. Yang ini dia panggil kontra dari segi garisan. Okey, kalau kita tengok betul-betul, ini adalah garisan ni. Garisan apa? Yang membalut badan kuda belang. Okey. Okey, yang ini kontra dari segi warna. Ni buah ni warna merah menyala-nyala. Lepas tu berlatar belakangkan daun yang berwarna hijau. Kontra dari segi warna. Okey, kita tengok pula pada objek buatan manusia. Sama juga, okey, yang ini tengok warna dia merah kan? Belakang dia tu ada putih, ada biru dan sebagainya. Ada kelabu lah, kita panggil macam tu kan. So, itu kontra dari segi berwarna. Dan juga kontra dari segi bentuk. Nampak tak bentuk dia? Okey, bentuk kerusi ni berbanding dengan bentuk pintu, bentuk dinding dan sebagainya. So, kontra dari segi bentuk. Alright. Kontra dari segi saiz pula. Okey, ini kita panggil apa? Tekor lah. Tekor ni ada tekor panjang, tekor rendah sikit. Yang ini nak kata tekor kejak ke. Macam tu lah. Tapi bentuk-bentuknya, saiz bentuknya tu berubah-ubah. Bentuk yang sama. Okey. Tapi saiz dia berubah-ubah. Okey. Yang ini diaplikasikan prinsip seni visual ni pada karya lah. Yang ini karya apa? Embroidery, karya sulaman ya. Okey, kita tengok kontra segi jalinan. Permukaan dia tu memang berbeza-beza dari segi jenis-jenis jahitan dia tu. Nampak tak? Yang ini, kalau ini outline dia jahitan macam lain. Yang ini yang dalam dia jahitan macam lain. So, kontra dari segi jalinan. Yang ini kontra dari segi rupa. Rupa ni kalau kamu ingat, sifat dia dua dimensi lah. So, kita nampak rupa burung kontra dari segi rupa yang inilah, belakang ni rupa petak-petak langit dan sebagainya. Okey, senang nak faham Senang. Jadi, prinsip kontra ni ada di mana-mana di sekeliling kita. Cuma kita perasan ataupun tidak. Okey, fungsi kontra. Okey, apakah fungsi kontra? Kenapa kontra ni kena ada di sekeliling kita? Kan? Okey, so kita tengok dekat sini apa penerangan dia. Prinsip kontra banyak diaplikasikan dalam gubahan seni visual kerana prinsip ini mewujudkan fokus. Ya, kita dapat tarik fokus pemerhati. Fokus kepada pemerhati. Itu sebab ada tujuan. Allah Subhanahu Wa Taala mencipta prinsip kontra ni kan pada alam semesta jadi pun ada tujuan dia. Okey. So, salah satu tujuannya untuk fokus lah. Lepas tu manusia adaptasi ciptaan Tuhan. Manusia apply pula pada ciptaan manusia. Okey, raja berikut menunjukkan fungsi-fungsi kontra. Okey, kita tengok karya Syed Ahmad Jamal. Tumpal. Okey, 1976. Cat akrilik. Menggunakan cat akrilik. Kita tengok. Kontra boleh menimbulkan penegasan dalam gubahan karya. Apa itu penegasan? Keyword penegasan senang je. Cikgu nak bagi kamu senang ingat. Tumpuan. Dia menarik tumpuan. So, kontra menimbulkan kesan penegasan ataupun kesan tumpuan. Apa? Kita tengok macam ni kan. Segitiga ni mata kita tertumpu terus. Sebab dia berbeza rupa dengan yang lain. Dalam karya Syed Ahmad Jamal bertajuk Tumpat. Okey, kita tengok karya Abdul Latif Maulan. Banana and Nine Oranges. Okey, 2011. Cat minyak atas kanvas. Okey. Apakah kontranya? Dia adalah kontra dari segi bentuk. Bentuk buah-buahan itu sendiri. Buah orange dengan buah pisang. Kemudian ada lagi kontra dari segi bentuk kain, kontra dari segi lantai. Okey. Jadi kontra ini pula apa pula? Mewujudkan perbezaan dan juga menarik perhatian. Perbezaan dan menarik perhatian. Okey, betul lah? So, kita nampak perbezaan-perbezaan itu bila berlawanan, berbeza. So, ada prinsip-prinsip kontra diaplikasikan. Okey, kita tengok yang ini pula. Yang ini simbol no entry. Tak boleh masuk.
So, apa kontra dia? Kontra dari segi rupa segi empat ni. Okey, segi empat tepat dengan rupa bulatan. Kemudian kontra dari segi warna, merah dan putih. So, kontra digunakan untuk menarik perhatian agar mesej disampaikan dengan lebih berkesan. Memang kita fahamlah kalau guna warna merah, kemudian kita dapat tengok daripada jauh, menarik perhatian, dan juga kita cepat sampai mesej. Oh, ini jangan masuk jalan ni. Apa jadi kalau kita masuk juga jalan tu, akan berjumpa kenderaan yang bertentangan. Maka berlakulah kemalangan. Okey. Kita tengok teknik penghasilan kontra pula. Okey. Kesan kontra boleh diwujudkan menggunakan ciri-ciri yang bercanggah pada sesebuah gubahan. Okey, raja di bawah menunjukkan teknik-teknik menghasilkan kontra. Okey, kita tengok teknik-teknik menghasilkan kontra. Okey, yang pertama, kontra dari segi saiz. Okey, perbezaan saiz. Ini okey, rupa bulatan. Okey, rupa bulatan tetapi saiz yang berbeza. Yang ini rupa bulatan yang lebih besar. Yang ini rupa bulatan yang lebih kecil. So, kontra dari segi perbezaan saiz. So, kalau kamu dah faham, kamu pun boleh menghasilkan prinsip kontra. Kamu main dengan saiz saja. Okey, yang kedua, perbezaan jalinan. Okey, jalinan ni sifat satu permukaan. So, yang ini cikgu nampak lebih kepada jalinan bercorak lah. So, corak dia berbeza lah. Ini corak polka dot. Yang ni corak macam kain pelikat tu lah. Berpetak-petak. So, perbezaan jalinan juga menimbulkan prinsip kontra. Ini juga perbezaan perbezaan. Yang ini teknik perbezaan sifat garisan. So, kita mewujudkan garisan yang berbeza juga menghasilkan kontra. Dan juga kalau kita tengok sini, menarik perhatian lah. Kalau ini garisan menegak, tiba-tiba ada satu saja garisan beralun. So, bila ada yang berbeza, menimbulkan kontra. Dan juga penegasan. Penegasan tu apa? Tumpuan. Okey. Perbezaan dari segi rupa. Okey, kita tahu rupa bersifat dua dimensi. Nampak sekeping-sekeping. Okey, rupa bulatan. Dia ni berapa ni? Rupa apa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 6 apa? Heksagon. Okey, heksagon. Rupa heksagon dengan rupa bulatan. Okey, perbezaan antara dua rupa. Kan dua darjat. Okey. Okey, perbezaan warna. Kita dapat tengoklah. Ikan Nemo ataupun clownfish. Berwarna berbeza dengan batu karang yang di belakang tu. Okey. Perbezaan warna. Alright. Senang kita nak menghasilkan prinsip-prinsip kontra ni, ataupun kita nak mengecam, mengenal pasti ada tak prinsip kontra di sekeliling kita tu lah, ataupun dalam gambar yang kita tengok. Okey, perbezaan arah. Okey, arah yang bertentangan lah. Yang ini ke kanan, yang bawah ni ke kiri, yang bawah ni ke kanan pula. So, berlawanan arah pun dikira prinsip kontra. Okey, dan yang terakhir, perbezaan bentuk. Bentuk ni kita tengok ada bentuk cawan dengan pinggan. Yang ini bentuk teko dengan pinggan jugalah, ataupun jug dengan pinggan. So, perbezaan bentuk juga menimbulkan kesan kontra, ataupun mengaplikasikan prinsip kontra. Senang je hari ni tajuk ni. Senang. Okey. Okey, kita tengok elemen merentasi kurikulum. Okey, kontra ni digunakan di mana sebenarnya? Sebenarnya kontra ni banyak digunakan oleh pereka grafik dalam reka bentuk grafik lah, ataupun rekaan grafik mereka. Sebab mereka nak menghasilkan iklan visual. Kenapa iklan visual ni perlukan perhatian? Sebab nak buat iklan kalau orang tak tengok, jadi rugilah iklan ni. Kalau untuk pengetahuan kamu, nak hasilkan iklan sangat mahal, beribu-ribu. Tambah kalau iklan yang bergerak-gerak lah, ada animate ataupun kita buat video.
Kan? Iklan berapa saat tu dah makan belanja berpuluh-puluh ribu ringgit. Okey. Kemudian papan tanda. Okey, papan tanda. Sama juga iklan papan tanda billboard kan. Kita lalu dekat highway, kita tengok kalaulah papan tanda tu menarik perhatian kita untuk tengok, maka ada prinsip kontra juga di situ. Dan kita terbacalah. Oh, papan tanda ni apa sah? Nur Raisa. So, kita tertarik nak tengok papan tanda tu. Maksud dia ada prinsip kontra diaplikasikan di situ. Okey, logo. Logo. Okey, kita nak orang tengok logo kita tu lah. Dapat perhatian untuk melihat logo kita. Okey, ilustrasi buku. Buku-buku kan. Ilustrasi poster. Okey, okey, ilustrasi buku, ilustrasi poster. Poster ni poster filem. Kalau kita tengok poster filem, kita nampak prinsip kontra di situ. Perbezaan dari segi karakter. Kita nampak kan. Fast Furious 9. Wah, nampak karakter dia kan. Menonjol. Semua watak-watak dia menonjol dan nampak perbezaan di situ. Okey? Alright. Okey, apa yang kita belajar hari ni ialah nak cikgu ni. Okay, kita pergi pada rumusan. Dah habis dah kita belajar ni. Sekejap je. Okay, kita tengok apa yang kamu belajar hari ni ialah. Sekejap. Alright. Okay, sini. Okay. Kamu belajar hari ni ialah definisi kontra. Okay. Cikgu center sikit. Okay, bu cantik. Alright. Wujud apabila unsur seni digunakan. Okey, unsur seni cikgu ulang balik. Sengaja cikgu ulang banyak kali supaya kamu ingat. Ada 6 unsur seni. Garisan, rupa, bentuk, jalina, warna dan ruang. Okey, unsur seni itu digunakan secara bertentangan. Bertentangan, berlawanan, berbeza antara satu sama lain. Ciri-ciri kontra ada 7. Kontra size 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Kontra dari segi saiz, kontra dari segi arah, kontra dari segi rupa, kontra dari segi warna, kontra dari segi jalinan, kontra dari segi bentuk, kontra dari segi garisan. Okey. Fungsi. Fungsi apa je fungsi kontra? Untuk elak kebosanan. Ya, kalaulah dunia ni semua sama, tak ada perbezaan. Kamu bayang muka kamu sama je. Sama semua. Muka kawan kamu sama dengan muka kamu. Allah, tak bosan lah. Okey. Okey. Menarik perhatian, menimbulkan penegasan, menjadi fokus dan tumpuan dan lebih menarik dan lebih bermakna. Okey, itulah tujuan ataupun fungsi prinsip kontra. Teknik penghasilan, perbezaan saiz, perbezaan arah, perbezaan rupa, perbezaan warna, perbezaan jalinan, perbezaan bentuk dan perbezaan sifat garisan. Okey? Itu sahaja yang kamu akan belajar hari ini dalam prinsip kontra. Okey, untuk menguatkan ingatan kamu, meneguhkan apa yang kamu belajar hari ini, sila jawab soalan yang cikgu sertakan di bawah ini. Okey, jangan lupa jawab. Okey, kita jumpa lagi dalam kelas seterusnya insya-Allah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.